Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tuition online Perlis Mengaji. Okey, saya Cikgu Nur Hafiza binti Muhammad Aziz, bertugas di SMK Said Alwi. Okey, baik, hari ini saya akan berkongsi ilmu berkaitan tata bahasa untuk bahasa Melayu menengah rendah. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Okey. Baik, kita terus saja ya. Okey, mengapakah seseorang itu perlu belajar tata bahasa? Okey, kita tengok. Okey, supaya kita dapat menyusun ayat dengan betul. Seterusnya, kita dapat supaya maklumat yang disampaikan dapat difahami dengan baik. Okey, apakah yang terjadi sekiranya seseorang itu tidak menggunakan tata bahasa dengan betul? Okey, apabila seseorang ataupun kita sendiri tidak menggunakan tata bahasa dengan betul, boleh menimbulkan salah faham kepada si pembaca. Okey, salah faham ini boleh menyebabkan maklumat yang disampaikan tidak jelas dan boleh menyukarkan sesuatu tindakan. Okey, tata bahasa ni sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian kita, bukan setakat kalau kita untuk peperiksaan sahaja, tetapi dalam pertuturan seharian pun sangat penting. Okay, kita lihat seterusnya. Okay, apakah yang akan berlaku sekiranya terdapat kesalahan tata bahasa? Apa akan terjadi sekiranya kita tidak menggunakan tata bahasa yang betul dalam pertuturan seharian kita? Okay, kita tengok video ni. Natang ni harajaran ni. Natang Hajizeza apa ni? Nama apa? Hajizeza. Hajizeza. Sampai 3 minggu aku tak kerti nak sebut lagi. Tak sebut nama dia tu. Hajizeza. Anak gue suka apa sekuling ni. Kalau mau pandai sebut dah 3 minggu Natang ni, okey lah. Tapi cakap, mau jangan terlupa, mau jangan duk galik ni. Aku kena dah. Nak dikebik ke atasnya, capek lah, capek nak ambil hang tergedeza tu, aku gimik benda ni. Aku ambil benda ni, lomo di tengah lah, lomo di tengah. Aku naik mutu pesipah, aku pegang licing. Mereka kali ni. Ni minyak apa ni? Minyak zaitun.
Dia lomong tempat tangan buat macam hand sanitizer. Kayak lecing. Macam juga malah ni. Ni punya letong ni hand sanitizer. Hand sanitizer. Okey lah, tak apa ni. Usul tu kubik di rumah ni. Duduklah di rumah tu. Assalamualaikum. Baik. Nampak tak? Okey. Kalau kita lihat dalam ni, dalam video dia tadi, saudara ni yang terdapat dalam video ni, dia menggunakan dialek negeri utara. Kalau kita dengar dia sebut lincin kan, dia sebut binatang apa ni kan, semua ni bahasa utara lah. Okey. Kalau sebutan yang sebenar, kalau orang dari negeri-negeri lain, mereka tak faham. Okey, contohnya perkataan lincin. Apa lincin kalau Johor, Melaka? Sebenarnya licin. Okey. Jangan terkejut pula orang-orang utara ni sebut semua benda tu menatang. Sebenarnya bukanlah binatang. Menatang tu dialek lah. Okey. Okey, dialek. Apa tu dialek? Dialek ialah satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, logat, pelat daerah, negeri dan lain-lain. Okey, contohnya Kelantan ada dialek tersendiri. Kemudian Kedah ada dialek tersendiri. Baik, variasi bahasa yang dituturkan oleh sesuatu kumpulan sosial atau lapisan masyarakat. Misalnya bahasa istana. Kalau bahasa istana, mereka menggunakan bahasa contohnya tuanku, bersiram, bahasa-bahasa istana. Okey? Jadi jangan terkejutlah mendengar perbezaan. Mungkin ada perkataan yang sama tetapi berbeza dari segi maksudnya. Okey, contohlah kalau di negeri Perlis ni salah satu perkataan ialah boleh. Boleh tu maksudnya dapat boleh berjalan dah. Maksudnya dapat berjalan dah. Okey, kita teruskan. Okey. Sekarang cuba semua pelajar tengok dalam gambar ni. Okey, ini adalah contoh-contoh papan tanda. Kalau kita tengok ada terdapat tulisan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kita tengok ada juga tulisan bahasa Cina di situ. Okey, tengok yang pertama. Jualan larang masuk. No salesman. Apa sebenarnya maksud dia ni? Jualan larang masuk ni. Boleh ke jualan tu sebenarnya apa? Jualan sebenarnya satu perbuatan menjual. Tapi dekat sini ada gambar orang. Maksudnya dekat situ dia nak tunjuk bahawa itu adalah orang. Orang tu siapa? Okey, orang itu ialah jurujual. Sebenarnya jurujual dilarang masuk. Dia nak terjemahkan perkataan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Okey. Kita lihat yang seterusnya. Vakansi, jawatan kosong, penjual gadis. Sales girl wanted. Apa sebenarnya yang dia nak ni? Penjual gadis. Dia nak jual gadis ke? Ataupun apa sebenarnya maksud dia? Sebenarnya jurujual wanita diperlukan. Okey, kalau kita tengok ejaan jurujual tu, kita tengok ejaan jurujual. Okey, jurujual, juru merupakan imbuhan pinjaman. Jadi tidak perlu eja terpisah. Eja rapat saja. Jurujual, jururawat, juru terbang, semua mesti dieja rapat. Okey. Baik, seterusnya ialah klinik air keruh. Dekat Perlis ni pun ada juga air. Tapi ejaan AYER, tapi kita tak sebut air, sebut ayak. Nampak tak? Sebenarnya ejaan yang betul ialah AIR untuk air. Tapi ada lagi kesilapan kat situ. Apa agak-agak kesilapan dia? Okey. Okey, perkataan klinik. Sepatutnya ialah klinik air keruh. Klinik tu salah. Okey, itu ejaan lama klinik. Okey, seterusnya ialah sila bayar di cashier.
Okay, sebenarnya dia nak suruh bayar di mana ni? Nak suruh bayar di mana? Cashier tu sebenarnya orang. Macam mana nak bayar di orang? Okay, untuk penggunaan di ialah kata sendi nama yang menunjukkan tempat. Macam mana cashier tu? Cashier tu orang, jadi tak sesuai penggunaan di cashier di situ. Kemudian penggunaan bahasa Melayu dicampur adukkan dengan bahasa Inggeris. Tidak sesuai. Okay, kita tengok pembetulan dia. Okay, sila bayar di kaunter bayaran. Mungkin mereka tidak tahu maksud cashier itu, ataupun boleh juga kalau kita nak tukar, sila bayar kepada juru wang di kaunter. Baru betul. Okay, seterusnya. Perabot jam hang. Perabot. Betul tak ejaan perabot di situ? Okey, sepatutnya ialah kedai perabot game hang. Okey. Kalau perabot saja, maksudnya perabot sajalah. Dia perabot tu kepunyaan game hang. Tapi sekarang ni dia ialah sebuah kedai. Jadi kena letak perkataan kedai di hadapan tu. Okey, seterusnya ialah kita tengok dilarang mengguna phone tangang. Ejaan tu salah. No handphone. Sepatutnya okey. Dia dah pergi kepada sepatutnya dilarang menggunakan telefon bimbit. Okey. PSL goreng pisang. Kalau kita katakan PSL goreng pisang, maksudnya PSL sedang menggoreng pisang. Kalau kita letak perkataan goreng dahulu di hadapan, maksudnya dia sedang melakukan sesuatu perbuatan menggoreng pisang. Okey. Jadi sepatutnya ialah ini kesalahan hukum di M. Apa yang kita nak terangkan dahulu? Adakah kita nak terangkan perbuatan dahulu ataupun benda yang kita nak jual tu? Okey, contohnya chili sauce atau sos chili. Chili sauce atau sos chili. Kita nak terangkan apa sebenarnya? Adakah kita nak terangkan tentang chili itu ataupun kita nak terangkan tentang sos? Kalau kita nak terangkan tentang sos, dia ada sos chili, sos tomato, sos tiram. Okey. Jadi tapi kalau kita nak terangkan tentang chili, chili apa? Cili padi, cili hijau, cili merah, cili besar. Okey. Semuanya bergantung kepada apa yang kita nak terangkan. Macam ni, goreng pisang. Sepatutnya pisang goreng. Nasi goreng. Mi goreng. Bukan goreng nasi. Kalau goreng nasi ialah perbuatan menggoreng nasi. Okey. Kemudian seterusnya. Perhatian. Tolong jangan letakkan kenderaan anda di hadapan pam angin. Terima kasih. Okey. Okey, ini sebenarnya ialah ayat larangan. Ayat larangan tidak perlu letakkan perkataan tolong di hadapan. Okey, letak sahaja perkataan jangan. Kemudian ada satu lagi kesalahan di situ ialah ejaan pump. Pump, P-U-M-P. Itu bahasa Inggeris, sepatutnya P-A-M sahaja. Okey. Baik, kita teruskan. Okey. Kesalahan perkataan ni kalau kita tengok pusat bandaraya. Sebenarnya ejaannya salah. Okey, tetapi telah diguna pakai oleh kebanyakan masyarakat di negara kita. Okey, sebenarnya kalau kita tengok perkataan ni, yang ada perkataan raya di belakang dia tu sepatutnya dieja secara terpisah. Okey, sebab ini bukan kata majmuk. Kata majmuk yang mantap. Okey, ada 15 saja kata majmuk yang mantap. Tetapi ini bukan. Okey, tengok bandar raya. Pasar raya. Bukan pasar raya tapi pasar raya. Jalan raya. Kota raya. Okey, sebenarnya cikgu selalu suka untuk bagi belajar mudah faham. Yang ni bukan nak takut-takutkan semua orang lah. Tapi kalau kita tengok perkataan hantu raya. Hantu raya dia dekat atau jarak?
Kalau hantu raya dia dua perkataan kan, hantu raya. Jadi samalah juga penggunaan dengan perkataan lain. Bandar raya, pasar raya, jalan raya, kota raya, mesti dieja secara terpisah. Okey, kalau boleh lepas ni apabila nampak saja perkataan tu di mana-mana papan tanda, tu salah. Sebenarnya ejaan dia ialah bandar raya. Dia dua perkataan. Ingat saja hantu raya. Okey, baik. Yang ini memang selalu penggunaan ejaan makanan dan minuman. Selalu banyak berlaku kesilapan di papan-papan tanda menunjukkan menu di kedai-kedai makan. Okey, tengok. Ejaan mi. Semua orang akan eja mi, M-E-E. Salah. Sepatutnya ejaan yang sebenar ialah M-I. Mi goreng. Okey, kemudian bihun goreng. Kemudian yang ketiga ni. Yang ni selalu berlaku kesilapan ejaan. Kuih tiaw. Cikgu selalu sebut. Kuih tiaw goreng. Semua orang kadang-kadang malu nak baca ejaan yang peniaga-peniaga tulis di papan-papan menu tu. Tak payahlah cikgu sebut ejaan dia, nanti kamu tengok sendiri. Sebenarnya ejaan yang sebenar ialah kuih tiaw. Jangan silap lagi lepas ni. Okey, kuih tiaw goreng. Okey, tengok yang sebelah tu ialah tingiri masa lemah. Ni bukan orang Malaysia yang tulis. Okey, sepatutnya ialah tengiri masak lemak. Okey, lepas ni tolong betulkan ejaan-ejaan ni. Okey. Okey. Baik, sebenarnya dalam bahasa Melayu ni terdapat beberapa kesalahan yang sering kita lakukan lah. Yang pertama ialah ejaan. Okey, ejaan menjadi elemen terpenting dalam menyampaikan sesuatu perkataan dengan betul. Walaupun banyak kesalahan bahasa berkait dengan ejaan, ada kalanya ia dipandang enteng kerana sekadar salah satu atau dua huruf. Enteng ni apa? Dianggap ringan, dianggap mudah. Okay, lazimnya kesalahan ejaan ini berlaku kerana bunyinya tetap sama walau disalah eja. Macam tadi ejaan kuih tiaw kan. Kuih tiaw. Tak kisahlah eja lah macam mana pun kan. Yang penting ada bunyi. Tak. Okey. Okey, tadi dalam ejaan kuih tiaw tu dalam bahasa Melayu kita tidak ada diftong W di belakang. Dia mesti AU. Kuih tiaw. Okey, kalau kita boleh tengok balik tadi ni. Kuih tiaw. Diftong dalam bahasa Melayu ada AU, AI dengan OI. Jadi tak wujud perkataan OW di belakang. Okey, kuih tiaw. Okey. Lazimnya kesalahan ejaan ini berlaku kerana bunyinya tetap sama walau disalah eja, masih menggunakan ejaan lama atau ejaan ejaan salah sudah didaftar. Ni kalau sudah didaftar di mana-mana sebelum mereka memulakan perniagaan, kita kena daftarkan dulu perniagaan. Apabila mereka sudah daftarkan perniagaan, kita tahu dia nak ubah dah. Okey. Contohnya kedai jahitan dan perabot Sonli. Okey, perabot. Sebenarnya ejaan dia ialah perabot, bukan perabot. Kemudian klinik air keruh, ejaan lama untuk klinik. Okey, kemudian kesalahan tata bahasa. Okey, yang pertama tadi ejaan, kemudian tata bahasa. Okay, sebenarnya kesalahan tata bahasa boleh merosakkan seluruh penyampaian. Malah bagi mereka yang peka terhadap bahasa, kesalahan tata bahasa adalah sesuatu yang wajar diperbetulkan dengan segera supaya ia tidak menjadi ikutan atau disalah tafsir. Papan tanda salah tata bahasa boleh membawa kesan negatif kepada aspek pembangunan bahasa itu sendiri. Okey, contoh. Jualan larang masuk. Maksudnya tidak boleh berjual lah, tidak boleh berniaga lah di kawasan itu, di kedai itu. Okey, membawa maksud yang berbeza. Satu perkataan tu kalau kita salah guna, dia memang akan bawa maksud yang berbeza. Okey, macam ni yang betul ialah juru jual dilarang masuk. Okey. Kemudian pisang goreng.
goreng pisang memang selalu kita guna, tapi sebenarnya salah. Okey. Tapi dah sebati dah dalam masyarakat kita, tapi kita boleh betulkan. Okey, kemudian mencampur adukkan bahasa. Ini biasa. Okey, dalam pertuturan seharian kita memang kita akan jumpa, kita akan bertutur ataupun di papan tanda kita akan campur aduk dengan penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okey, jangan salah faham. Sebenarnya dalam bahasa Melayu, bahasa pinjaman bukan hanya bahasa Inggeris saja, tapi terdapat juga bahasa-bahasa lain. Okey, contohnya kita pinjam perkataan bahasa Arab contohnya solat, contohnya bahasa Arab. Itu perkataan pinjaman. Okey. Okey, ia mungkin dilakukan untuk memudahkan penterjemahan. Betul. Dan atau memudahkan pemahaman, tetapi salah tetap salah. Okey, contohnya dalam sebutan tu. Contohlah dalam teknologi. Sebenarnya bukan teknologi. Dalam bahasa Melayu, kalau teknologi mesti ejaan dia JI, tapi ejaan tetap sama, teknologi. Di sebutan dia pun mestilah teknologi, bukan teknologi. Okey. Contoh, tolong jangan letakkan kenderaan anda di hadapan pam angin. Jangan letakkan kenderaan anda di hadapan pam angin. Walaupun ejaan sebutannya sama, tetapi ejaannya berbeza. Okey. Yang tadi ni kita dah tengok dah. Okey. Baik, kemudian salah terjemah ayat bahasa Inggeris. Okey. Land for sale, tanah untuk dijual. Okey. Yang ni mungkin dilarang menggunakan telefon tangan ni. Yang menulis ni mungkin mereka bukan penutur jati bahasa Melayu. Jadi dia tidak tahu perkataan yang sebenar, maksud yang sebenar dalam bahasa Melayu. Okey. Okey. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okey. Bahasa jiwa bangsa. Okey. Tadi kita dah dengar dah. Tengok dah kesan-kesan yang berlaku. Baik, kita tengok video. Okey. Okey. Ayah dia marah. Okey, sepatutnya ayah dia tadi nak solat. Okey. Tapi dia bagi isyarat dekat anak. Anak dia tiba-tiba datang buka lagu kuat. Okey. Apa isyarat ni beri? Dia dengan menepuk-nepuk lah. Tapi anak dia tetap tak faham. Dia tak faham bahasa. Okey, sebenarnya yang ditunjukkan tadi ialah bahasa badan. Okey. Bahasa badan. Melalui bahasa badan ni boleh ditunjukkan melalui memek muka, isyarat tangan atau pandangan mata. Okey, jadi sebaik-baiknya nanti kalaulah ada orang yang sedang bersolat, kita janganlah ganggu dengan bunyi-bunyian ataupun membuat bising ataupun lalu di hadapan orang yang sedang solat. Tak bagus. Okey. Kita kena faham dan hormati orang lain. Baik. Baik. Dalam soalan bahasa Melayu, kita ada 20 soalan objektif dalam bahagian A. Okey, kita tengok. Okey, soalan yang pertama. Baik, lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
Okey. Lihat soalan yang pertama. Tolong sampaikan salam kepada Cikgu Rahman, kata Aisyah dan Uthman kepada anak Cikgu Rahman. Okey, sekarang ni cuba kamu tengok. Ada berapa orangkah yang ingin supaya salamnya disampaikan kepada Cikgu Rahman? Okey, ada 2, iaitu Aisyah dan Uthman. Jadi, perkataan yang paling sesuai ialah apa jawapan dia? Okey, yang paling sesuai ialah kami. Okey, kami mewakili Aisyah dan Uthman. Okey. Kita tengok Okey, ini ialah kata ganti nama diri. Okey, dalam bahasa Melayu ada 3 kata ganti nama diri. Okey. Kata ganti nama diri orang pertama, kedua dan ketiga. Baik, sebenarnya mudah sahaja kita nak ingat kata ganti nama diri ni orang pertama, kedua dan ketiga, tetapi cikgu tak pasti. Masih ada pelajar yang mereka tidak dapat memahami, tidak dapat mengesan atau mengenal pasti penggunaan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Okey, kalau bahasa mudahnya ialah yang pertama ni mewakili diri kamu sendiri, orang yang sedang bercakap. Okey, contohnya kamu yang senang bercakap lah, macam saya. Saya senang bercakap. Aku Patik. Patik dia untuk rakyat, beta untuk raja, kemudian hamba, kami kita, hamba. Hamba ingin ke pekan. Hamba mewakili diri dia sendiri. Okey. Akulah orang yang sedang bercakap tu. Okey. Kemudian orang kedua. Kedua ni siapa dia orang yang kedua ni? Okey, kalau bahasa polis dia hang lah. Aku cakap dengan hang lah ni. Okey, kamu orang sedang bercakap. Yang kita sedang lawan bercakap. Okey, kamu, engkau, kalian, tuan hamba. Okey, kalau kita bercakap dengan raja, biasa kan kita dengar ampun tuanku, ampun tuanku. Raja tu kita sedang bercakap dengan dia. Jadi kita bahasakan tuanku. Okey, kemudian awak, anda. Okey, kalau ramai, kalian. Okey. Kemudian yang ketiga. Orang yang ketiga ni, dia tidak ada di situ. Dia tidak ada di tempat kejadian. Ni, hampa tengah membawang kat mereka tu. Mereka tak ada kat sini. Mereka ada tempat lain. Tu ketiga. Ketiga, orang tu tak ada kat sini. Dia, mereka. Dia tu, mereka tu, tu ketiga. Nak bagi mudah faham lah. Okey. Baginda. Baginda tidak ada di sini. Baginda. Beliau. Okey. Beliau ni untuk seseorang yang mempunyai jawatan tertentu lah. Okey. Kemudian, nya ni ada 2. Okey. Nya yang pertama menunjukkan kepunyaan dia. Kemudian, nya satu lagi ialah Tuhan. Kepadanya. Mesti kena letak tanda sempang lah untuk nya yang kedua ni sebab dia ada huruf besar N di situ. Okey, sekarang jelas Aku, hang, depa. Pertama, kedua, ketiga. Okey. Baik. Soalan kedua. Baju kemeja yang baru dibeli oleh Puan Mahani untuk suaminya sudah jahitannya. Baru beli baju dah. Apa? Jahitan. Untuk jahitan. Okey, retak, retas, robek, rapuh. Yang mana? Okey, jawapan ni ialah retas. Okey, apa itu retas? Okey, retas bermaksud sudah putus benang jahitannya, terbuka jahitannya. Okey, retas retas untuk jahitan. Okey, berbeza dengan kalau robek ni dia koyak. Koyak. Okey, retak tidak sesuai retak. Kita kaitkan dengan kaca ataupun lantai. Rapuh ni sesuatu benda yang macam keropok kan, rapuh. Okey. Okey, 3. Encik Ramli sentiasa penggunaan telefon bimbit oleh anak-anaknya demi mengelakkan mereka mengalami masalah ketagihan telefon bimbit. Okey, Encik Ramli ni dia buat apa? Supaya anak-anak dia tak ketagih
menggunakan telefon bimbit? Okey, menjaga ke, memantau ke, menyelidik ke, menganalisis? Okey, jawapannya ialah memantau. Okey. Apa dia memantau ni? Melihat, mengawasi dan mengatur usaha atau tindakan supaya kegiatan atau tugas dan sebagainya berjalan lancar. Dia pantau ni maksudnya selalu tengok lah. Dia berbeza dengan menjaga. Menjaga ni dia sentiasa mengawasi. Contohnya macam frontliner kita sekarang kan, polis, tentera, menjaga. Duduk berdiri kat situ tengok siapa yang keluar, siapa nak pergi mana, tanya soalan. Okey. Baik, seterusnya. Budak-budak lelaki itu bermain bola di hadapan rumah walaupun hujan semakin lebat. Ni sebelum PKP dah boleh main bola. Sekarang tak boleh. Nak main bola, main di halaman rumah. Tapi jangan main dalam rumah. Nanti bola tu melantun, kena cermin ke apa, pecah. Okay, apa jawapan dia ni? Budak-budak lelaki itu masih bermain bola di halaman rumah. Okey. Okey, masih maksudnya masih dalam keadaan tu lah. Okey, pernah, sudah ada mengalami, melakukan, sudah berlaku, telah selesai, habis. Okey, tamat. Okey, suasana seterusnya. Suasana dijati menjadi pada waktu pagi ketika para nelayan memunggah hasil tangkapan mereka. Ini keadaan dijati. Agak-agak apakah suasana ketika itu? Hiruk pikuk ke, porak peranda ke, dentan dentum ke, atau tunggang langgang? Okey, jawapannya ialah hiruk pikuk. Apa tu hiruk pikuk? Keadaan hiruk pikuk ialah keadaan yang riuh rendah, sibuk dan bising, gempar. Okey? Hiruk pikuk. Okey, dentam dentum maksudnya bunyi dentam yang berulang-ulang. Biasanya kita kaitkan dengan bunyi mercun lah, ataupun bunga api. Okey? Nanti nak raya puasa ni, puasa satu hari orang dah start main meriam buluh dah. Kadang kat kampung cikgu lah. Okey. Okey. Kemudian porak peranda, bercerai-berai, tidak karuan, kucar kacir. Keadaan di dalam negeri Kembayat menjadi porak peranda. Okey. Kemudian tunggang langgang maksudnya berlari pontang panting, lintang pukang, tunggang tanggang. Maksud keadaan yang ada yang lari, ada yang terjatuh. Itu tunggang langgang. Seterusnya. Munir menemui sekaki cendawan yang besar. Tempat kosong mengikuti ekspedisi mendaki gunung. Besar mana cendawan tu? Sekaki cendawan. Okey? Apa? Agar mengikuti. Ketika mengikuti. Kerana mengikuti. Manakala mengikuti. Jawapan yang paling sesuai ialah ketika. Okey? Ketika ni waktu yang pendek atau waktu tertentu. Ketika waktu tu lah. Manakala okey, tak sesuai lah dengan soalan ni. Okey. Kerana kata hubung. Okey, siuling memakai seanting-anting dan serantai. Anting-anting ni dia ada berapa? Dia mesti ada dua kan, mesti sepasang. Jadi kalau ada dua, kiri dan kanan, kita panggil sepasang. Okay, jawapan dia sepasang anting-anting dan seutas rantai. Okay. Utas, penjodoh bilangan untuk benda yang berangkaian seperti rantai atau tali untuk merangkaikan manik, buah tasbih dan lain-lain. Okay. Kemudian pasang. Okay, kalau kita tengok kat situ ada dua benda yang melengkapi satu sama lain. Contohnya selipar, stocking. Okay? Ejaan stocking pun sama. Ada selalu kita aja S-T-O-K-I-N kan? Sepatutnya ialah S-T-O-K-I-N-G. Banyak penggunaan kata yang salah sebenarnya ejaan. Okay, kemudian urat. Urat untuk apa? Penjodoh bilangan untuk gelang atau benda yang kecil. Seurat rotan. Okey.
Okey, kita tengok video dulu. Tengok video ni. Okey, ni kalau kita tengok video ni, kita ulang sekali lagi. Kalau kita tengok video ni, petugas frontliner ni mereka pun dah letih dah. Jadi mereka sebagai satu hiburan lah. Okey. Okey. Okey, kita teruskan. Boleh lagi tak ni? Sambil-sambil tu kat rumah boleh lah minum-minum air kan. Belum puasa lagi. Nanti dah tak puasa, dah bulan Ramadan tak boleh lah nak minum lah. Okey, waktu siang, malam boleh. Okey, ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu telah ditandakan dengan A, B atau C. Dan jika tiada kesalahan, telah ditandakan dengan D. Okey. Soalannya, kita digalakkan agar membeli barangan pembuatan Malaysia untuk mengelakkan pembaziran. Okey. Senang ya soalan ni. Okey, jawapannya ialah pembuatan ya. Sepatutnya buatan. Kalau pembuatan ialah proses. Kalau barangan buatan maksudnya dah siap dah. Sesuatu tu dah siap, hasil dia apa? Barangan buatan Malaysia. Okey. Okey, pilih ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul. Okey. 1. Wanita itu mempunyai suara yang keras. Boleh ke suara ni keras kan? Dewan sukar mendengar nasihat kerana dia keras hati. Okey, kulit kura-kura yang berusia hampir 100 tahun itu sangat keras. Okay, biskut yang dimasak oleh kakak sangat keras kerana terlebih tepung. Okey. Senang juga soalan ni. Okay, jawapan dia 2, 3 dan 4. Okey. Okey. Keras bermaksud kuat dan padu serta tidak mudah pecah atau berubah bentuknya, tidak lembut. Okey. Dengan giat atau bersungguh-sungguh, berusaha keras tidak berganjak atau berubah sikap. Okey, seterusnya. Okey, bahagian yang bergaris dalam ayat yang berikut mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak. Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan. Okey. Pemandangan matahari terbenam di jeti lama itu sungguh amat terindah. Okey, dia nak uji apa ni? Dia nak uji kata penguat. Okey. Sungguh amat terindah. Boleh tak? Okey, tengok apa jawapan dia. Sungguh indah. Okey, tengok kata penguat. Okey, kata penguat ni dia ada kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Kalau kita tengok kat situ, sungguh dengan amat ni dia dua-dua tu kata penguat. Jadi pilihlah salah satu je. Jangan pilih dua-dua sekali. Okey. Okey, kata penguat. Okey, ada kata penguat yang bebas, maksudnya dia boleh berada di depan, dia boleh berada di belakang. Ada juga yang untuk belakang saja dan ada juga yang untuk di hadapan saja. Okey. Okey, seterusnya 11. Datuk Bahaman menentang undang-undang British seperti sistem kehakiman, pungutan hasil tanah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis. Okey, yang ni kamu kena faham dulu maksud ayat tu, kemudian baru boleh jawab. Okey, tengok A. Pasukan polis menentang Datuk Bahaman. Pasukan polis ke yang menentang Datuk Bahaman? Okey. A bukan B. Antara undang-undang British yang ditentang oleh Datuk Bahaman ialah sistem kehakiman, pungutan hasil tanah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis. Okey, sebenarnya B lah jawapan dia. Okey, terus pilih ayat-ayat yang betul. Okey, sikap amanah. 1. Sikap amanah menyebabkan kita mendapat kepercayaan daripada orang ramai. 2. Jelaslah bahawa gejala rasuah mendatangkan banyak kesan buruk kepada negara.
Yang ketiga, keharmonian dapat dicapai apabila tiap rakyat memahami dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing. 4. Pelbagai langkah-langkah telah diambil untuk memartabatkan bahasa Melayu di negara kita. Okey, ayat yang mana yang salah? Tapi kena tengok dulu arahan dia, kata pilih ayat-ayat yang betul. Maknanya pilih ayat yang betul je, yang salah jangan ambil. Okey. Okey, dapat kesan dah. Yang nombor 3 tu tiap. Apabila setiap rakyat ataupun tiap-tiap sepatutnya. Okey, yang keempat, pelbagai langkah-langkah. Pelbagai tu dah menunjukkan banyak, langkah-langkah pun banyak juga. Jadi pilih satu je, sama ada kamu nak tulis pelbagai langkah ataupun langkah-langkah. Okey, jawapan dia 1 dan 2 sahaja yang betul. Okey, 13. Karya sastra dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak. 13.1, 13.2, dalam permainan tradisional terdapat beberapa sistem-sistem undian untuk memulakan permainan. Yang ketiga, kita digalakkan menziarahi pesakit untuk memberikan semangat kepada mereka. Yang keempat, gunakanlah bahasa kebangsaan kita dengan cara yang baik dan betul. Okey, yang mana salah? Dapat melahirkan. Kemudian, beberapa sistem-sistem sama juga macam tadi. Okey. Dia jawapan dia 3 dan 4. Okey, kita tengok video ni sikit. Okey, tengok itik tu. Okey. Baik, kita tengok sebenarnya makanan tu untuk siapa? Untuk itik tu ke, untuk burung ke, untuk ikan? Sebenarnya dalam video ni dia nak bagi tahu bahawa kalau kita ada rezeki kita lebih, kita berkongsilah dengan orang lain, saling membantu. Okey, kita sambung. 14. Gejala rasuah yang semakin berleluasa di negara kita perlu dibanteras dengan berkesan. Penyataan di atas sesuai dengan peribahasa. Okey, ni dah masuk soalan peribahasa dah. Okey. Gejala rasuah. Apa peribahasa yang sesuai untuk gejala rasuah? Okey, putih mata ke, makan suap ke, gunting dalam lipatan ke, ataupun lontar batu sembunyi tangan? Gejala rasuah. Okey, gejala rasuah ialah makan suap. Makan suap bermaksud menerima rasuah, ataupun duit kopi pun rasuah juga, tumbuk rusuk pun rasuah juga. Okey. Putih mata maksud dia apa? Tidak mendapat apa-apa yang diingini, terlepas peluang atau mendapat malu. Putih mata. Ada kan lagu tu, biar putih mata, biar putih tulang jangan putih mata kan. Kecewalah. Okey, kemudian gunting dalam lipatan. Maksud dia musuh yang ada dalam kalangan sesuatu kumpulan tanpa disedari. Okey, kena berhati-hatilah. Okey, kemudian lontar batu sembunyi tangan. Maksudnya berpura-pura tidak tahu selepas melakukan sesuatu kesalahan. Yang ni selalu. Kadang-kadang adik-beradik kamu suka usik kan. Bukan saya yang buat. Dia tak mengaku. Padahal dia yang buat kan. Tu lontar batu sembunyi tangan. Okey. Puan Julia sangat komited dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pengurus pemasaran. Beliau berusaha dengan bersungguh-sungguh sehingga tugasnya dapat diselesaikan dengan jayanya. Okey, pernyataan di atas sesuai dengan peribahasa. Okey, sangat komited. Biar sengit jangan tertiarap ke, biar pecah di perut jangan pecah di mulut. Genggam bara api biasa sampai jadi arang, ataupun buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Jawapan dia, genggam bara api biasa sampai jadi arang. Okey. Yang lain tu tidak ada kaitan lah. Okey. Cikgu kena laju ni. Okey. Ini ialah petikan daripada cerpen Kuih Bakul Limau Mandarin dalam teks Komsas Tingkatan 1.
Okey, kita tengok dalam kita tengoklah. Okey, boleh baca sekejap, seminit. Okey. Okey, cikgu ringkaskanlah. Okey, dalam cerita ni si Pau gembira bila Lim Meng anak dia nak balik, tapi ayah dia tak suka. Ayah dia marah sebab dia katakan bahawa Lim Meng ni yang menyebabkan anak dia matilah. Lim Fong mati, ya? Meninggal dunia. Okey, tapi akhirnya mereka bersatu kembali. Okey, apakah maksud peribahasa hutang darah perlu dibayar dengan darah? Okey, cikgu laju je ni, nanti kamu boleh tengok balik ulangan dia. Dalam YouTube pun akan di-upload nanti. Okey, jawapan dia ialah hutang darah perlu dibayar darah ialah setiap hukuman mestilah bersesuaian dengan kesalahannya. Okey, apakah alasan diberikan oleh Lim Poi ketika dia tidak mengizinkan Lim Meng pulang? Lim Meng bukan anaknya. Dia marah sangat dekat anak dia ni, ya. Okey, yang berikut ialah sebab-sebab Lim Poi menyalahkan Lim Meng kecuali, okey, semua tu kecuali D. Okey, air mukanya tidak sekali menggambarkan kata-katanya itu sebagai lelucon yang boleh ditertawakan. Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan di atas? Apa maksud lelucon? Lelucon bermaksud lucu, buat lawak. Jawapan dia ialah air mukanya menunjukkan bahawa kata-katanya bukan sesuatu yang melucukan hati. Okey, pilih rangka kata yang mengandungi gaya bahasa metafora. Okey, metafora ni apa? Metafora ialah dua perkataan yang digabungkan antara konkret dengan abstrak. Okey, jawapan dia ialah kandang kemarahan. Okey, nanti kamu bacalah yang ni. Okey. Okey. Tengok sikit je video ni. Sebab kita nak habis dah. Okey, jadi cikgu harap lepas ni janganlah makan banyak-banyak sangat. Okey. Dah cukup. Okey. Satu lagi. LA la JU ju baju apanya? LA bunyi la DJ LA la JU. Jadi sebut depan ni mula-mula ni. Depan. Lagu. LA la apa ojak tadi? LA la JU ju. Jadi gabung sekali. Lagu apanya? JU ju ke tu belakang tu? JU ju ke belakang tu? Mula. La JU ju. Ba. LA la JU ju. Jadi lagu ju juga ju LA la JU apa lagu ju JU LA la JU ju. Jadi laju. Laju. Pandai pun. Punya apa? Ki. Ya, sebut ki. Ki. Ni LO. Lo. Jadi apa? Ni apa ni tebel awak sebut ni? Awak sebut ni. Ki. Ni. Lo. Jadi apa? Olu. NU Ardo. Tedo. Allah Akbar. RIND Dieba. Teba. Lagi.
S-E-N dan T-I-T 30. Ya Allah. S-U-S-U K-A-N dan dan Allah. P-A-N pan T-A-S das das. Allahu Akbar. Simak. Okey, itu saja. Itu sahaja kelas cikgu untuk hari ini. Harap dapat memberikan manfaat. Okey, boleh nanti boleh layari semula Facebook Suara Sudah untuk buat ulang kaji semula segala ilmu yang telah cikgu sampaikan tadi. Okey. Sebelum kita berakhir, sama-samalah kita membacakan tasbih kafarah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, sekian, terima kasih. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Stay safe, stay at home. Sekian. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.